Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa zinatil iman. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana puasa itu juga pernah diwajibkan kepada orang-orang yang datang sebelum daripada kamu. Semoga dengan ibadat puasa itu kamu akan memperolehi sifat taqwa. Ayat 183 surah Al-Baqarah. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, puan-puan, adik-kakak yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, untuk selama-lamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk sama-sama kita hidup dengan baik di atas muka buminya ini. Ditambah lagi kita masih lagi diberi kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga kita boleh benar-benar menggunakan bulan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan ini untuk kita mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang semakin meningkat prestasi pribadi dan juga prestasi amalnya daripada masa ke semasa. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pesan kepada kita, man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Siapa-siapa yang hari ini bagi dia serupa dengan kemarin, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Apa yang kita buat pada hari ini tidak lebih daripada apa yang kita buat kemarin. Dari segi amalannya tak bertambah, dari segi ilmunya tidak meningkat, dari segi kebaikannya tidak makin baik. Serupa itu pun sudah dikira orang yang rugi. Lebih-lebih lagi kalau hari ini lebih teruk daripada kemarin. Kemarin molek dah, mari hari ini kita kau malah kau kurang apa yang kita buat, makin sedikit amalan yang kita lakukan, itu lebih-lebih lagi lah termasuk dalam golongan orang yang sangat rugi. Sebagaimana kita semua tahu, puasa ni ataupun bulan Ramadan ini
bulan yang banyak kelebihan yang Allah Ta'ala sengaja beri kepada kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga telah wajibkan satu perkara untuk kita buat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Ayat yang membaca tadi itu adalah ayat yang kita dengar semua, cuma pada hari ini kita nak peringat semula supaya kita benar-benar boleh mencapai apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahu kita dapat dalam bulan Ramadan ini secara khususnya, lebih-lebih lagi apabila kita berpuasa. Allah Ta'ala sebut untuk kita orang yang beriman puasa itu telah diwajibkan pada kita, sebagaimana puasa itu juga pernah diwajibkan kepada orang-orang yang mari sebelum daripada kita. Bapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala waya dalam ayat ni, puasa ni bukan setakat wajib pada kita, tetapi puasa itu juga Allah Ta'ala kata pernah diwajibkan pada orang-orang yang mari sebelum kamu. Kalau ayat tu misalnya Allah Ta'ala nak sebut bab puasa ni wajib, dia nak ayat kepada kita wajib puasa, sebenarnya cukup dia sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa, semoga kamu bertakwa, semoga kamu boleh sifat takwa. Kalau dia ayat sebut setara tu pun sebenarnya kita boleh faham bahawa puasa tu wajib. Tapi apa celah tu ataupun tengah-tengah tu dia ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ni juga pernah diwajibkan pada orang-orang yang mari sebelum daripada kamu. Kalau tak sebut ayat tu pun kita faham dah bahawa puasa tu wajib. Tapi Allah Ta'ala sengaja ayat puasa ni juga bukan musorang je buat, tapi orang lain pun buat juga, kerana apabila diwajibkan puasa ini, mula-mulanya para sahabat radhiyallahu anhum merasakan bahawa ibadat puasa ini adalah sesuatu yang agak susah untuk dibuat. Nak tahan bukan setakat lapar dan dahaga daripada waktu subuh sehinggalah waktu maghrib, bukan satu perkara senang. Dan puasa yang difahami oleh para sahabat itu sudah tentu lebih daripada itu. Kalau setakat tak makan tak minum, boleh jadi walaupun payah tapi tidaklah payah sangat. Kalau kita puasa setakat lapar dahaga, kita boleh tidur, bangun-bangun kat ngori. Kalau tak semayat lah. Kerana ada juga orang puasa tapi semayat tak. Puasa rajin, semayat tak. Dia ingat puasa dengan semayat ni, kerana puasa ni jumpa jari-jari lebih puasa daripada semayat. Sedangkan semayat itulah hak lebih utamanya. Tapi kalau puasa lagu tu sebenarnya ramai orang boleh buat, ramai orang boleh buat. Amal duduk dalam parlimen baru ni jumpa dengan ada seorang duduk tepi tu, wakil daripada DAP. DAP tu Cina lah, tak masuk Melayu sekali Rabu lagi. Orang Cina betul, tidak masuk Islam pun, daripada Serdang. Doktor nama ke apa, Ong, tak ingat nama penuh dia. Dia kata dia ni teradah puasa ni 3 tahun dah. 3 tahun dah sebelum daripada ni dia telah puasa. Mau tanya boleh puasa molek ke? Kata boleh, cuma kalau 3 tahun sebelum ni tu puasa pun tengah-tengah hari minum juga air sikit-sikit. Makna puasa boleh kali dia baru nak belajar, tua dah baru nak belajar kan, jadi payah lah sikit. Tapi tahun ni dia kata nak terang puasa tak si minum sikit apa. Dia malam ni dia start daripada 1 Ramadan sampailah kemarin. Tanya dia kata memang dia puasa. Tanya minum air lagi ke tak? Dia kata tak dah tahun ni. Mana mau tahun ni boleh dah puasa tak perlu minum air. Maknanya boleh hejah lah, walaupun tak biasa dan sebagainya boleh buat. Tapi
Kalau setakat tu yang kita faham, mana tak makan tak minum, walaupun payah tapi boleh buat. Boleh jadi di sana ada lagi benda-benda yang lain yang agak payah untuk dijaga, sehinggalah sahabat merasa agak susah untuk melakukan ibadat puasa ni dengan lebih baik. Siapa Allah Ta'ala rakyat, bukan mu saja kena puasa, tapi orang-orang yang mari sebelum daripada mu pun puasa juga. Kalau dia mu tu boleh puasa dengan molek, tak mu tak boleh. Jadi ayat ni sebenarnya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghibur kita supaya kalau kita nak puasa pun kita tidak diminta untuk rasa payah, kerana orang lain pun boleh buat dengan molek, jadi kita pun kena buat dengan molek juga. Dan banyaklah sebenarnya yang kita perlu faham berkaitan dengan tuntutan-tuntutan puasa di bulan Ramadan. Bukan setakat kita tahu makan dan minum saja, tapi ada benda-benda lain lagi yang kita kena jaga. Sebab tu Nabi pernah sebut kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sangat ramai orang puasa tapi dia tak boleh daripada puasa dia kecuali lah lapar dan dahaga. Ramai orang puasa tapi Nabi kata tak ada apa-apa, pahalanya tak ada. Kalau dia boleh lapar dengan dahaga. Orang lain lapar dahaga juga, tapi orang lain boleh lagi tambahan-tambahannya, ada pahala, ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba dia lapar juga, dahaga juga, tapi pahalanya tidak ada, kerana perkara yang dia tidak jaga dari segi tuntutan-tuntutan puasa itu. Waktu itu kita kira semula, kita pun tahu dah apa kita kena buat. Cuma apa nak sebut sikit pada hari ini dalam kesempatan yang ada ni ialah tujuan besar yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak daripada puasa kita ni, sebagaimana yang dia sebut, la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Dan hal ini pun sebenarnya kita dengar semua, kita ni diminta untuk ada sifat takwa. Tiap-tiap hari Jumaat pun Tok Khatib peringat juga kepada kita, kurang-kurangnya 2 kali dalam setiap khutbah. Mana khutbah pertama sekali, khutbah kedua sekali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Tiap-tiap minggu kita dengar. Dan apabila mari bulan puasa, bulan Ramadan ni, banyak kali pula kita diperingatkan. Semoga kita memperolehi sifat takwa. Sebelum kita pergi jauh, amun nak minta kita tanya diri kita sendiri, kita ni sebenarnya sifat takwa tu ada dah ke tak lagi? Takwa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala minta kita ni adakah sudah ada dalam diri kita ataupun tak ada? Nabi pernah ditanya takwa tu apa dia? Takwa tu lagu mana? Takwa ni kita tengok dia boleh pakai piah, boleh pakai serban, boleh pakai jubah, boleh pakai kain pelekak molek. Kau lagu mana? Ataupun kalau orang pakai seluar jeans, orang pakai tak pakai piah, pakai t-shirt saja, dia tidak tak ada takwa. Orang pakai jubah dia ada takwa. Kau lagu mana sebenarnya takwa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak? Nabi kata at-taqwa hahuna. Takwa tu Nabi tunjuk di dalam dada dia. Takwa ni bagi hodal baru benda yang ada dalam tubuh kita. Boleh jadi luar tu macam-macam. Tidak semestinya orang pakai piah semuanya bertakwa, dan tidak semestinya orang tak pakai piah tak ada takwa. Tapi sekurang-kurangnya kalau pakai pun mestilah menutup aurat. Lama takut orang kata kalau orang puai ke amo tak akan tudung pun amo bertakwa. Tu tak betul dosa, kerana tuntutan pakaian itu pun masih lagi dia tidak penuh. Tapi nak ayatnya takwa ni bagi dalil. Kita tidak boleh nak tunjuk bahawa aku bertakwa dengan pakaian kita, tidak kita sebut membuktikan apa-apa kepada kita. Jadi kita ni Allah Ta'ala kata kalau kamu puasa, kamu akan boleh takwa. Kita di puasa lama mana dah kita puasa? Tiap-tiap tahun kita puasa. Tiap-tiap tahun, sebulan sekali dalam setahun memang wajib kita puasa. Lama mana dah? Ada orang 40 tahun dah.
Ambo kalau start tak ingat start puasa umur berapa mula. Kalau ambil puasa umur 10 tahun, 30 tahun dah puasa. Lalu dia umur 40. Ada orang umur 50, 40 tahun dia puasa. Kalau umur 30, kalau start 10, 20 tahun dia puasa. 20 tahun kita puasa tu boleh ke tak dengan gapo yang Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya kita ada? Hal tu kita sendiri boleh jawab. Puasa sok dah tapi tak tahu serupa ya. Kau takwa ni lagu mana? Mana semua tu perasaan dan gapo yang ada dalam diri kita tu kita sendiri tahu. Tapi sebenarnya walaupun benda tu benda dalam, dia ada pembuktian-pembuktian yang kita akan keluar daripada tubuh kita, membuktikan bahawa kita ni adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita kena tanya dulu supaya mudah kita letak target kita lepas daripada Ramadan ni, sekurang-kurangnya kita nak ada sifat takwa ni. Kita tak sih dah tubik daripada bulan Ramadan tahun ni, tak boleh apa-apa juga. Orang raya kita pun raya, orang pakai baju model kita pakai baju syamil juga, orang ada selah kita ada 3 pasal. Maknanya tak ada kelebihan apa-apa daripada apa yang kita harungi dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi dalam masa ada ni yang mana sebut beberapa ciri ataupun sifat yang perlu kita ada ataupun perlu kita usahakan, perlu kita buat untuk kita mencapai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan. Kau perkara mudah ya? Dan memang bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling tepat dan sesuai untuk kita cari sifat takwa tu sebagai asasnya. Kerana orang kata bulan Ramadan ni bulan untuk kita berlatih, bulan untuk kita ditarbiyah, bulan untuk kita diasuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mencapai perkara itu. Lama mana kita nak boleh sifat takwa, dia bergantung pada kita. Macam orang main, orang gapo-gapo pun kalau nak suruh pandang, dia kena ada latihan dia. Orang main bola pun dia kena berlatih. Tak ada orang main bola beranak-beranak tu tubik pandai selalu main bola. Orang yang suruh main bola setara mana pun dia kena berlatih baru pandai. Baru orang nak bayar gaji mahal, orang nak jadi super PR tu lama mana dia main. Lawan dia umur 31 baru sahur. Dulu masa dia umur 20 dulu tak sahur mana. 2-3 tahun ni baru dia sahur. Mana nak boleh sahur setara tu, nak boleh kita tengok dia main sedap, lama mana dengan berlatih, dengan dia main, dengan dia bersungguh baru boleh. Lebih-lebih lagi kalau kita nak boleh sifat takwa ni, maknanya bukan sehari dua, bukan sebulan dua boleh jadi, kita kena latih untuk kita mencapai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Dan biasanya latihan ni adalah sesuatu yang payah. Tak ada benda yang kita nak boleh dicapai dengan harga yang murah ataupun dengan senang. Kalau kita sebut tabiat latihan ni, semua payah belakang. Hatta benda yang kita berahi sekali. Kalau main bola tu kita berahi, tapi kalau suruh berlatih memang payah. Ambo dulu ada sains sekolah mahal mula, dia kata dia duduk sekolah tu main bola dah dengan kelak. Tak tahulah kelak ke apa masa tu, dengan kelak kampung dia kan. Tapi nak wayak berlatih tu, dia kata jurulatih dia nak suruh kerah keting. Selepas main tiap-tiap petang mesti dia katok atas batai tulai kering ni nak suruh kerah. Jolo kodok cara latihan tu tak tahu, tapi nak katok nak suruh gendi di tulai kering, nak suruh kerah belajar pun tak ubah. Mana siapa ke tahap tu boleh jadi sungguh. Hal lain lagi banyak lagi. Cuma kadang-kadang budak-budak kita yang malah nak berlatih. Waktu Malaysia sampai hari ni pun tak boleh pergi Piala Dunia tu, maknanya main bola seru sangat, tapi lawan kelak Thailand berseri. Ni nak lawan Chelsea pula tak tahu lagu mana. Maknanya tidak meningkat. Orang lain kau dulu Filipina dulu baru ni dia geger dalam parlimen. Semua orang mahu kalau kecek bak bola mahu belakang kepada SVM. Dulu Filipina kita kata 15-0. Lalu kalau main dengan Filipina apa kalah. Tak tahu sama dia kau pandai ataupun kita kau tak pandai. Maknanya main bola. Tapi nak rayaknya nak boleh satu pasukan yang hebat ni mesti kena berlatih. Mesti kena berlatih.
Amo suka kalau kecek bahasa ramai anak-anak muda kalau buat bola dia berakhir dah. Ada seorang pemain bola hot soho dalam dunia ni, David Beckham dululah, dari dia tua dah. Tua pun 30 lebih ya baru umurnya. Tapi dia tak main dah. Dia ni kalau bab berlatih bola, dia dikenali sebagai orang yang suka ataupun hebat dalam bab mengambil sepakan percuma di luar kotak penalti. Mana kalau bola duduk luar kotak tu, kalau dia sepak biasanya masuk. Dia boleh sepak derah, lepas tu masuk. Jarak tidak jauh, tapi boleh pergi derah masuk. Rekod dia ditulis dalam rekod dunia, dia boleh sepak 156 km per jam. Derah tak derah, 156 km. Mana kalau polis buat speed track terkena sama. Mana lebih pada 100. Derah tapi masuk gol. Kita kalau sepak derah duduk luar kotak penalti ni, luar stadium ambil bola. Royak derah boleh tapi naik ke atas. Tapi dia boleh derah masuk gol. Bapa dia boleh lagu tu buat, dia berlatih. Dia kata dia berlatih lama mana? 1000 kali sepak sehari. Sehari-sehari tu 1000 kali sepak. Baru jadi lagu tu. Tu pun banyak kali tak masuk. Amo banyak cerita benda ni ke legenda bola sepak Kelantan, Dali Omar. Dia kata betul kalau Ustaz Royak, kerana dia sendiri masa dia berlatih mula, dia upah nama gapo duk main di Padang Perdana tu, Nawi ke gapo. Dia kata dia budak dia tu jari bola, dia kata sehari-hari dia berlatih 100 kali sepak. 100 kali sepak. Sebab tu Dali ni antara orang yang mempunyai sepak derah. Orang-orang kenal ramai dulu tahu, kenal lah dia so tu. Tapi nak boleh lagu tu 100 kali sepak sehari. Aju tanya budak-budak kita yang berlatih lah ni, berapa kali dia boleh sepak sehari? 10 kali pun surah malah ada. Lepas tu nak suruh lagu mana? Orang lain boleh beli dengan harga ratus-ratus juta, kelak beli dengan harga ratus-ratus juta. Kita orang paling mahal di Malaysia di Mak Yu sejuta tu pun tak bayar-bayar lah. Mana bayar tak habis lagi, balas lagi dengan kafar. Baru sejuta. Orang lain 500 juta so beli tak ada apa-apa, kerana bisanya dia dalam bab bola. Tapi amal rayanya dia boleh sebisa tu kerana dia berlatih. Berlatih lama mana boleh jadi makan masa, boleh jadi makan masa bertahun-tahun. Kalau nak boleh jadi pemain yang hebat pun kena berlatih. Tak okay kita nak boleh takwa tak ada latihan apa-apa. Kita nak boleh takwa yang lebih hebat daripada tu, yang lebih mahal daripada tu. Apa balasan orang bertakwa? Allah Ta'ala kata balasan orang bertakwa ni adalah syurga. Syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syurga yang penuh dengan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang bertakwa ni Allah Ta'ala kata berada dalam syurga yang mempunyai mata-mata air yang mengalir. Dari syurga. Syurga kita tahu satu benda yang sangat mahal, lebih mahal daripada dunia ni. Nabi kata bukan syurga, tempat sakut baju dalam syurga tu, paku tempat sakut baju dalam syurga tu lebih mahal daripada dunia dan isinya. Mahalnya syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pakai syurga yang mahal tu nawi pada orang debek-debek. Mestilah orang yang sanggup dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan orang itu mesti ada kualiti. Jadi kita kena tanya diri kita ni, kalau kita mati, agak-agak kita Allah Ta'ala sanggup ke tidak bayar kita dengan syurga dia? Dengan kualiti yang ada pada kita ni, Allah Ta'ala boleh bayar ke tidak? Ataupun layak ke tidak kita untuk menerima bayaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maknanya sekurang-kurangnya takwa tu sudah ada ke tidak dalam diri kita? Jadi kalau kita rasa ada, alhamdulillah kita boleh istiqamah dan kita boleh jaga sampailah kita mati. Tapi kalau tak ada lagi, peluang itu ada lagi, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, kita kena sungguh dan kita kena bersedia untuk dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita mengikut modul-modul yang sengaja Allah Ta'ala letak, khususnya mudah kita cari dalam bulan Ramadan. Misalnya antara sifat orang bertakwa, Allah Ta'ala sebut ayat yang kita baca semua, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
kitab Al-Quran ini Allah Ta'ala kata adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maknanya antara sifat orang bertakwa ni ialah orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dia. Dan kita sebenarnya pun bila kita lebih rapat dengan Quran, lebih daripada bulan Ramadan. Bulan lain itu biasa kita baca dah, ataupun kadang-kadang sebulan sekali baca pada wujud tu orang kata kali tidak setahun sekali. Mana sebulan sekali buka pun boleh kira dah. Tapi tak apalah, maknanya antara cara kita nak boleh sifat takwa ni ialah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk kita, hidayah kita. Dan bulan Ramadan ini sangat sesuai untuk kita mulakan benda tu, kerana kita bertahu Allah Ta'ala sebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan sampai akhir ayat. Bulan Ramadan inilah bulan di mana Allah Ta'ala telah turunkan Al-Quran. Jadi tidak logik kalau kita duduk dalam bulan Ramadan tiba-tiba Quran pun kita tak baca juga, ataupun Quran pun kita tak setus sekali rabuk lagi. Bunyi senang sebenarnya, tapi sebenarnya ada orang lagi tu amal ayat tu Quran ya, tapi memang ada orang tak ada baca Quran lagi. 10 hari dah kita puasa ni, 10 hari dah 10 hari dah puasa ni, ada lagi orang tak buka Quran. Atau kita nak kata lagu mana? Nak boleh takwa sangat, ataupun nak duduk dalam bulan Ramadan, kita nak kelebihan, tapi Quran pun tak aja buka lagi. Kita nak salah siapa? Sedangkan benda tu Allah Ta'ala sebut lama dah, dan kita pun tahu sebenarnya. Cuma nak boleh buka, bukan tak boleh buka Ustaz, tapi kalau buka pun saja juga nak baca tak boleh. Tapi kurang-kurangnya buka lah dulu lah, buka dulu. Kalau buka tengok kali baca kan, ngaji lah. Ni tak boleh dulu lagi, dah tak boleh, malah pula. Nabi kata orang baca Quran ni sekurang-kurangnya ada dua jenis. Satu, orang baca laca dan dia akan mendapat makam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang baca sakok. Orang baca sakok ni dia akan boleh 2 pahala. Boleh 2 pahala. Mana pahala dia baca dan pahala dia sakok. Sakok pun boleh pahala lagi. Nak ayat baiknya Allah Ta'ala dengan kita ni. Kalau buka saja tak ada apa-apa, baca ni sakok pun boleh pahala lagi. Kerana kita baca tu baca tu memang boleh pahala. Pahala yang paling luas sekali ialah pahala baca Quran. Kita pun tahu, Nabi kata setiap huruf kita baca ni kita akan boleh 10 pahala. 10 pahala setiap huruf. Kalau kita baca alif lam mim, dia ada 3 huruf, boleh 30. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ada berapa huruf? Orang Muslim mak bila kita orang atas tak je bila juga. Kita sibuk duduk kedai kopi tak ada nak bila. Maknanya 18 huruf boleh 190 pahala. Kalau baca Fatihah kau banyak lagi. Kalau baca surah-surah lain, mana kalau nak pahala mudah, pahala free tu ya sebenarnya. So patu pahala sakok, kita baca sakok, di lagi baca juga sakok lagi, juga nak baca, nak berabi, boleh pahala pula. Tapi sakok tu setakat tahun ni, tahun depan tak boleh dah lah. Lama nak boleh 2 pahala pula tahun depan, sakok pula berat lah gitu kan. Maknanya sakok tu untuk tahun ni, tahun depan kena mengaji biar lancar lah. Tapi nak rakyatnya jangan putus asa dalam baca Quran, kerana kita nak biar Quran ni benar-benar menjadi panduan kita. Dan kalau lebih lagi, kita boleh bukan setakat baca, kita nak tahu makna dia apa, dan kita nak amalkan apa yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran. Kita ni benda kadang-kadang tabiat kita juga. Apabila orang kata kita kena faham Quran, ya Allah payah kita bahasa Melayu pun tak berapa pas, kau bahasa Arab. Mana nak ngaji bahasa Arab pula, dia sebenarnya bukan nak suruh. Kalau kita boleh faham semua sekali Quran tu, itu comel. Tapi kalau tidak boleh faham semua pun, jangan tak faham belakang. Ni kita tak boleh nak faham 30 juzuk, maka tak faham belakang. Boleh puasa nikah lagu mana ya?
Mujuk tak boleh minum lah. Jadi kita ni dalam bab faham Quran ni satu benda yang kita kena, kita kata kita kena juga ada peningkatan. Kurang-kurangnya kita kena faham gapo kita baca sama-sama hari-hari. Ada orang semaya 40 tahun dah tapi Fatihah pun tak faham lagi gapo dia baca. Tak faham gapo dia baca dalam Fatihah. Paling kurang tu paling basic lah. Lepas tu nak tambah qul huwallahu, nak tambah qul a'udzu birabbil falaq, apa pendek-pendek tu kau molek. Sekurang-kurangnya Fatihah kita baca dalam semaya tu kita boleh faham. Tapi memang ada kena kata memang ada semua tak faham. Kerana surah kat tangan ini bukan dia lah. Mana tapi memang ada tak faham lagi. 40 tahun dah semaya tak faham lagi Fatihah ada. Oh payah apa ni? Fatihah ni ada 7 ayat ya. Kalau kita suruh payah hamba nak suruh kita ni cuba faham ayat sebulan. Ambil masa 7 bulan. 7 bulan lepas ni kita mari tanya gapo ayat hak ada dalam Fatihah. Tak okey nak suruh 7 bulan baru nak faham. Nah, 7 bulan ayat pula pendek-pendek. Kalau 7 bulan sungguh berat benar kita. Lepas tu kita nak suruh Quran ni jadi loyal pada kita dalam kubur. Quran ni memang dia boleh jadi lagu tu sama ada dua. Hujjatan lana wa hujjatan alaina. Quran ni sama ada dia boleh jadi loyal pada kita atau dia boleh menjadi pendakwa untuk dakwah kita balik di akhirat nanti. Cuma kita agak dia boleh jadi loyal untuk bela kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak jadi loyal lagu mana kalau kita sendiri pun tidak menggunakan Al-Quran itu dengan sebaik-baik. Itu satu. Maknanya langkah antara hak paling mudah dalam bulan Ramadan ni kita kena memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim. Banyak tu ikut kemampuan kita lah. Ada orang boleh baca 5 juz hari, ada orang-orang yang hebat kadang-kadang dia baca 10 juz hari. Amu ada saya ayat dia pernah, siapa tak tahulah siapa pernah tanya, cuma dia ayat ada orang tanya Syekh Jibril, bukan Jibril malaikat tu, Syekh Jibril ni hak jadi tu email di Mesir, antara seorang tu email hak sahur lah kesek dia pada kalau kita aja dengar. Memang kalau semaya terawih belakang dia kita pun suruh mana suruh khusyuk mentah-mentah. Itu boleh jadi antara faktor yang boleh menambah kebaikan lah. Dan dia baca Quran ni memang lancar, dia hafal dah sekali. Tapi kadang-kadang ada juga orang hafal Quran tapi tak nak ngulir dekat tambah-tambah kalau tak tengok Quran dekat sakok juga, mari tak ingat situ tak ingat sini dah. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang hebat ni, antara dia ni, antaranya Syekh Jibril ni, dia baca Quran lancar, tak ada sakok macam dia baca surah dalam Quran ni macam kita baca Fatihah ya. Kita baca Fatihah ni tak ada sakot kali abuk lah. Ada baca Fatihah kadang-kadang tak ingat ihdinas siratal mustaqim. Gapo tak teringat gapo ayat, tak ada lagi lah. Maknanya kita baca Fatihah ni lancar molek. Dia baca ayat lain pun lancar molek. Orang tanya dia Syekh ada petua gapo guna. Dia kata tak ada petua gapo-gapo, tapi masa dia tanya ni, masa ditanya tu dia kata saya telah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 1000 kali. 1000 kali habis baca 30 juz. Kalau tanya kita berapa ribu kali agak-agak kita habis. Berkali kita 2000 lebih pandai dia sikit dah. Mana dia tu 1000 kali habis. Dia memang orang kalau baca Quran 1000 kali ni, kalau dia tak hafal pun macam ingat. Mana boleh baca lancar molek. 1000 kali habis. Boleh buat dah. Bukan payah mana. Cuma tak berapa nak rajin ya. Boleh sangat. Kalau kita nak pun boleh buat, tak ada masalah. 1000 kali. Macam dia background tadi 1000 kali sepak. Kita ni 1000 kali sepak baca Quran. Dengar tu balik fikir sendiri lah. Boleh ke tak? Tapi kalau kali 1000 pun kurang-kurangnya 500. 500 banyak juga. Kurang lagi. Berapa kita boleh? Sayap. Kalau sayap betul sayap lah. Mana-mana kau game. Wayak berapa kita letak
Kuih-kuih dalam bulan Ramadan tahun ni berapa kali kita nak habis? Sekurangnya sekali habis kalau boleh. Kalau boleh khotuh paling rebek sekali lah. Cabarlah sekali. Biar sekali habis dalam bulan Ramadan. Kalau boleh lebih pada tu lebih baik. Kurang pada tu amal bala raya. Maknanya sekurang-kurangnya kita boleh sekali habis dalam bulan Ramadan pada tahun ni. Okey. Itu mudah lah, agak mudah untuk kita buat. Hal lain Allah Ta'ala kata antara sifat orang bertakwa ni disebut nak ambil pasal nak suruh mudah jumpa dalam bulan Ramadan ni, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah Ta'ala kata orang bertakwa ni adalah orang yang pada waktu malamnya tidurnya sikit dan dia gunakan malam tu untuk dia bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut qiyamul lail. Sama ada qiyam tu kita nak sembahyang, qiyam tu kita nak baca Quran, qiyam tu kita ataupun pada waktu malam tu kita nak zikir. Pandai-pandai kita lah. Jangan waktu malam tu pakai colek saja ya. Colek tu semua orang pandai. Tapi hak lain tu maknanya gunakan waktu pada waktu malam bukan setakat untuk tidur saja, tapi untuk kita penuhkan dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh sembahyang comel. Sekurang-kurangnya kita ni kalau malam-malam lain payah dah nak bangun. Tapi dalam bulan Ramadan ni kerana kita bangun sahur kan. Kadang lagi tak bangun sahur. Mau tak apa sahur ke-12. Pukul 12 kita panggil sahur. Sahur ni waktu dekat-dekat subuh tu waktu sahurnya. Pukul 12 tu orang panggil makan colek baru. Mana tak sahur lagi masa tu. Sahur ni walaupun nampak lagu tu kalau tak sahur tak apa, boleh puasa. Bukan masalah tu sebenarnya. Bukan masalah kalau tak sahur tak apa. Sahur tu sendiri tu ibadat dah. Kita makan tu boleh pahala dah. Bahkan Nabi kata afis suhur ni barakah. Dalam sahur tu ada berkatnya. Bangun boleh minum air setegak, boleh makan watamas putih pun tak apa. Bukan kata sahur ni kena makan nasi 2 pinggir, tidak. Macam kita faham buka puasa, orang kita kalau buka puasa tak makan nak 2 pinggir, tak buka lagi amun ni. Tak buka apa 2 pinggir dah ni. Buka puasa ni minum air setegak watamas putih, tak apa. Macam tu guru ajar kita, orang Kelantan. Mana ajar nak suruh kita ni faham buka puasa tu bukan makan nasi, bukan makan cendol, bukan makan dok, makan lagi apa pun walaupun sikit sudah dikira buka puasa. Kita ni lagi tak habis 2 pinggir tak sedap buka puasa suruh macam tak buka lagi 2 pinggir dah tak buka lagi. Maknanya kita nak suruh faham. Jadi sahur tu kena bangun walaupun sebentar, dan mudah kita buat pada malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan, malam-malam lain main payah dah. Kecuali ada bola ya, kalau orang bangun tu malam-malam ni boleh bangun semua. Jadi bangun tu ambil kesempatan. Kalau kita nak makan pukul 5 baru nak makan, bangun ke 4.45, bangun ke 4.30, awal sikit semaya 2 rakaat ataupun semaya ikut kita lah, nak semaya ikut kita juga lah ke mana, zikir ke atau malah duduk saja baca Quran sikit, zikir sikit. Dasar lagi yang paling mudah sekali Allah Ta'ala kata wabil asharihum yastaghfirun. Antara tanda orang bertakwa ni dia suka beristighfar ketika waktu sahur. Tak boleh buat benda lain, bangun istighfar. Ayah istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Istighfar tu tanda kita mengaku bahawa kita ni berdosa dan kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan dosa kita. Itu tanda mana istighfar. Kalau kok kita suruh kita ni tak ada dosa, mau tak payah dah istighfar, dosa pun tak ada. Mana dosa pun tak ada, istighfar buat apa? Ulama kita kata orang yang tidak merasai dia berdosa itu adalah satu dosa. Kita lagu-lagu mana mesti ada salah, besar kecil tak usah kira, tapi salah tu mesti ada. Dan yang paling baik sekali orang yang buat salah ni ialah dia beristighfar. Dia beristighfar. Istighfar tu maknanya kita mengaku bahawa kita ni salah. Tak ada orang boleh mengampunkan dosa kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sebutlah apa-apa.
Kalau kita boleh sebut pendek, astaghfirullah saja. Atau boleh sebut panjang lagi sebagaimana kita sebut lepas sembahyang. Atau kalau lebih baik lagi, Nabi kata dia ada soal lagi disebut penghulu bagi segala istighfar. Penghulu bagi segala istighfar. Comel. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Boleh baca 3 kali pagi, 3 kali petang, atau bila-bila masa. Kalau tak ingat, beli kedai belana dalam maksurah. Kalau kita buku kecil tu dalam maksurah ada kat belakang tu. Kalau tak ingat pun baca di surah. Itu antara istighfar yang paling baik untuk kita sebut, mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Hasan Al-Basri, ulama tabi'in yang masyhur, Hasan Basri. Orang mari tanya dia, mari ngadu masalah pada dia. Dia kata, Tok Guru hamba ni sore tu mari, kita ni dia kata lama dah tak hujan, kemarau. Boleh ke tak Tok Guru royak pada hamba lagu mana kita nak minta supaya ada air. Baru ni lah ni alhamdulillah kita pun hujan dah. Baru ni kemarau. Kalau di Kuala Lumpur baru ni jerebu. Maknanya dengan kapal berlaku di Indonesia nak pada hujan juga. Jadi kemarau, kita hidup pun payah, tak ada air, kita nak nanam pun tak apa nak tumbuh, kita nak uji makan, nak uji minum pun ada binatang pun payah. Lalu lagu mana nasihat Tok Guru supaya hamba boleh buat? Kata Hasan Basri, istaghfirillah, kamu beristighfarlah kepada Allah. Banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu mari pula orang lain. Dia kata, Tok Guru hamba ni tak ada pitih. Tak ada pitih dekat anak raya ni, ya Allah. Anak ramai pitih tak ada. Nak raya sepuluh orang lain tak boleh. Miskin lah, miskin. Lagu mana nak suruh murah rezeki sikit kan? Nak suruh pitih ada, tak payah minta dengan orang. Kata Hasan Basri, istaghfirillah, kamu istighfarlah kepada Allah Ta'ala. Istighfar kepada Allah Ta'ala, insya-Allah Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki kamu. Lepas tu mari seorang lagi, dia kata, Tok Guru hamba ni nikah lama dah, anak tak ada. Tak tahulah siapa hak mandu. Tok Guru tanya, mungkin cek doktor ke tak lagi? Hamba tak apa, jamin hamba tak mandu. Orang jatuh kita semua nak pergi cek malu, jadi jamin semua dia tak mandu. Baru ni ada orang atas SMS, ada seorang kata email tu, dia kata orang mari jumpa dia, kata Tok email hamba ni nak nikah ni bila? Hari Jumaat. Hari Jumaat bila? Hari Jumaat bulan Ramadan baru ni. Nama calon. Kata gua nak nikah bulan Ramadan. Oh tak boleh nak Tok email kata, demo ni lamun nikah bulan Ramadan tak apa. Orang dah puasa sebulan, dia mau puasa 3 bulan juga. Puasa 3 bulan kena puasa 3 bulan betul 2 bulan betul lepas pada Ramadan. Hanya boleh nikah bulan Ramadan tak ada masalah, tapi kena jaga sikit. Takut-takut malah orang lain raya Syawal, kita kena puasa pula 2 bulan lagi. Tak ada pasal-pasal. Kena jagalah waktu tu. Kadang-kadang wayak boleh berlaku bagi tak ada selingkuh ni. Jadi Hasan Basri apabila dia tanya, orang tu tanya dia ni nikah lama, nak anak tapi tak boleh anak. Dia jawab bagaimana? Istaghfirillah, istighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu orang yang dengar, nak murid dia dengar, mana Tok Guru semua mari tanya suruh istighfar belakang. Tak okeylah betul belakang. Orang tak ada air pun istighfar, orang tak ada duit pun istighfar, orang tak boleh anak pun istighfar. Tak okeylah betul ubat dia. Lalu Hasan Basri kata, mu tak dengar ke Allah Ta'ala kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12, istighfar kepada Allah kerana Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nescaya Allah Ta'ala akan menurunkan kepada kamu hujan, Allah Ta'ala akan membuka kepada kamu rezeki,
Allah Ta'ala akan memberikan kepada kamu anak yang kamu mahukan. Semuanya ubatnya saja istighfar kepada Allah. Apa ni? Istighfar di makna kita mengaku bahawa kita ni berdosa. Boleh jadi selama ni Allah Ta'ala tak beri belaka tu kerana dosa kita. Bukan kata tak sebui, kita tak boleh anak kerana dosa kita banyak. Kita yang suruh tak ada dosanya, tapi sebenarnya kita ada salah dengan dia. Apabila kita istighfar, maknanya Allah Ta'ala akan akak dinding yang menyebabkan kita tak boleh ke apa-apa ni. Lepas tu dia pakai buih. Lalu ada orang tanya berapa kali kita nak istighfar baru boleh. Oh, berat lah gitu. Mana istighfar dulu. Kadang-kadang kita ni istighfar 3 kali. Oh, tak boleh dah. 3 kali baru istighfar nak selalu biti. Oh, berat lah. Mana orang tanya dia pun. Dia kunyi berapa? 5 tahun baru buah. Tu pun kadang-kadang tak buah. Kita teri tahun ni 2 pokok yang buah. Oh, selama ni sahur. Maknanya nak satu-satu benda ni Allah Ta'ala nak tengok dulu kita tu sungguh setara mana, sabar setara mana, barulah dia boleh nilai dan dia akan bagi ke apa kita nak. Benda tidak payah, tapi kadang-kadang hak tidak payah ni lah kita suruh Allah istighfar tak suruh macam tak jadi ya. Pendek berdoa. Atu royak panjang kat sikit. Orang dia pendek nak panjang, kalau panjang kan panjang berdoa pula. Macam orang hak malah kita terawih. Orang tanya, "Berapa tak kita terawih?" Tahu sini buat lapar. Ni ada 20 banyak berdoa. Lepas tu baik duduk saja. Kalau lapar pendek 20 banyak berdoa, baik duduk saja. Tak ada apa-apa lah. Jadi insya-Allah semoga kita akan boleh guna kesempatan yang ada ini. Biarlah bulan Ramadan pada tahun ini benar-benar memberi makna yang begitu baik bagi kita, supaya kita mempunyai sifat takwa yang lebih baik, lebih tinggi daripada biasa, dan kita boleh istiqamah dengan takwa ni sampai bila-bila. Kalau kita ada hak ni, insya-Allah kemah kita, orang nak mari gapo, nak mari kata gapo pun tak ada masalah. Ya, macam baru ni akhirnya oh geger mari tunggu jawab kemari. Oh gapo tu orang daripada Italia, Joseph Marino, geger kata mari suruh boleh guna kalimah Allah. Geger orang di Malaysia, KJM Malaysia. Benda tu benda serupa dengan hak dulu juga. Sebab tu gue jawab mari ada orang tanya apa tak kata gapo-gapo. KJM Malaysia ni dalam bab gapo-gapo kali dia sudut cari kita semua. Padahal tak ada kaitan dengan kita. Kalau demo tu dia tu mari ke Malaysia, dia pun kecek di Malaysia. Kalau demo ada undang-undang tak betul, tak ikat apa dia. Apa tanya kita? Apa nak kait dengan kita? Kita tak ada apa-apa ke di Malaysia. Kalau demo ingat kita ni mengetah dah. Kita tak mengetah lagi dalam parlimen ada 89 ya. Waktu pun tekak duduk dah dia. Nawayanya gapo-gapo nak suka dengan kita semua. Padahal sebenarnya penggunaan kalimah tu di Sarawak, Sabah lama dah Bible diguna dalam bahasa Melayu guna nama Allah. Cuma lah ni apa timbul balik ni kan ada pilihan air besuk ni lah. Tapi pilihan air besuk tak ada lah kat kes ni. Bukan kata gapo kes Elvin gapo tu besar-besar, bukan nanti antaranya lah mana benda tu dia boleh guna. Ni tengok lagu mana kalau kita orang Melayu tak bersatu, lagu mana kalau Melayu tak bersatu, kalau Melayu tak bersatu orang boleh hina Islam. Dia sebenarnya benda tu lama dah. Kok demo hina agama lain bawa kepala lembu mula tak ada gara-gara apa-apa. Bukan kita setuju orang hina Islam, tidak, tapi nak rayaknya kuasa tak ada pada dia belaka. Kalau dia tak setuju ambil igat apa ke dia. Cuma kita diminta untuk selain daripada kita menggunakan kuasa undang-undang yang ada pada kita kena pastikan orang Islam ni biar kemah sungguh. Gapo saja buat untuk menguatkan iman yang ada pada orang Islam yang ada di Malaysia. Adakah setiap hari ataupun setiap masa, setiap tahun orang Islam di Malaysia ni kuat iman dia ataupun kuat lemah? Hak tu kajian kena fikir juga. Kalau kita ni kuat iman, marilah gapo, tak ada apa-apa. Kita boleh tolak dengan mudah-mudah, tapi bimbang ni God tu takut jadi murtad kau jadi. Kalau kita ni tak kuat email, tak payah bagi Tok Joseph tu pun orang akan murtad dengan mudah. Macam dulu bekas mufti Dr. Mazhar tu sebut, maknanya dakwah Kristian atau kalau kita sebut dakwah Kristian, dakwah agama lain, bukan Bible tu saja. Dalam TV kita tiap-tiap hari ada. Ustaz duk tunjuk Hindu orang nak lawan mana dah nampak pusat lagi duk semaya lagi. Ada kuat kita tengok Ustaz jadi Hindu. Kalau tengok kau dakwah tu, oh patu
tu lama dah Hindu. Nah, tapi kan boleh jadi orang tengok Insta kuat email juga kali. Tak apa lah tengok Insta pun email kuat. Mak lagu mana? Nabi nak rakyat je dakwah tu macam-macam boleh buat. Tapi yang paling penting kita boleh mempersiapkan diri kita untuk kita menjadi lebih hebat, lebih kuat. Mari gapo pun insya-Allah kita boleh. Pada masa yang sama kita juga diminta untuk menghormati agama-agama lain. Sebab tu Allah Taala kalau tersebut jelas dalam Quran, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kamu mencaci orang yang menyembah selain daripada Allah. Bapa bimbel-bimbel apabila dia balas balik, dia bukan caci kamu tapi dia caci Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak kata kepada orang hak lain pada orang Islam, tapi apabila dia balas, dia tak puas hati dengan kita, dia akan fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, dia akan memaki Allah Taala dalam keadaan bermusuh dan tidak ada ilmu. Jadi perkara-perkara ini yang kita insya-Allah boleh perkemaskan, dan kita harap Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling baik dalam kehidupan kita insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min du'a'in la yusma' wa la yustajabu lahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna 'ala a'daina. Allahumma rudd kaida a'daina 'ala nuhurihim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar.